Selamat datang ke kelas BM. Cikgu Zuhaili ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Zuhaili ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 MRSM Mukah. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, cikgu harapkan awak semua sentiasa dalam keadaan sihat bersama keluarga tersayang. Selain itu, cikgu harapkan awak patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh MKN semasa pandemik COVID-19 ini supaya negara kita kembali aman seperti dulu. Okey, baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik aspek tata bahasa. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan, awak tahu apa itu tata bahasa? Rasanya cikgu dah terangkan dekat awak apa itu tata bahasa. Tata bahasa adalah gabungan imbuhan tata dan kata dasar bahasa. Tata membawa maksud peraturan dan bahasa merujuk kepada sesuatu bahasalah, bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Jadinya konsepnya tata bahasa ini adalah peraturan berbahasa. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, dah sedia untuk belajar? Okey, baiklah. Hari ini topik yang akan kita fokuskan ialah aspek tata bahasa. Sebelum kita mula belajar, kita tengok dulu apa SK dan SP kita hari ini. Untuk SK kita pada hari ini ialah 5.1, memahami dan menggunakan bentuk kata yang sesuai dalam pelbagai bidang. Manakala SP kita ialah 5.1.2, iaitu mengenal pasti dan menggunakan pelbagai kata terbitan dengan betul mengikut konteks. Manakala objektif pembelajaran kita ialah pada akhir pelajaran, murid-murid dapat menyatakan dan menggunakan pelbagai kata terbitan ataupun berimbuhan dengan betul mengikut keadaan menyeluruh atau latar belakang yang sesuai. Okey, hari ini sebenarnya kita nak belajar pasal kata terbitan. Awak semua pernah belajar pasal kata terbitan? Mesti pernah. Awak tahu kan apa itu kata terbitan? Dah lupa? Okey, tak apa. Kalau dah lupa, kita belajar balik Okey, bahan rujukan kita untuk hari ini ialah kita menggunakan buku teks bahasa Melayu tingkatan 4, halaman 24 dan 25. Kalau awak boleh tengok dekat cikgu punya slide tu, tajuk bahan kita hari ini ialah bilik darjah masa hadapan. Apa itu bilik darjah masa hadapan? Bilik darjah masa hadapan ialah bilik darjah yang dalam susunan mengikut abad ke-21, iaitu 21st Century Learning. Macam-macam ada dalam tu. Dalam tu susunan dia dah lain. Lepas tu ada komputer, ada bahan bantu mengajar yang berteknologi tinggi, yang interaktif, yang dapat menarik perhatian para pelajar dan dapat meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita teruskan. Okey, apa itu kata terbitan? Kata terbitan ialah perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Apa itu proses pengimbuhan? Proses pengimbuhan ialah kita menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Contoh kata dasar tu lari. Kita tambah dengan imbuhan pe. Pe tambah lari. Dia akan jadi kata terbitan yang baru, iaitu pelari. Okey, imbuhan terdiri daripada morfem terikat, manakala kata dasar ialah bentuk morfem bebas. Contoh, imbuhan pe tadi adalah morfem terikat, manakala lari tadi adalah kata dasar iaitu morfem bebas, dia boleh berdiri sendiri. Imbuhan tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat. Okey, kenapa dia tak boleh hadir? Sebab imbuhan ni bila dia hadir sendiri, dia tak mempunyai makna, dia tak kuat, dia tak strong. Tapi kalau kata dasar itu ialah morfem bebas, dia boleh berdiri sendiri. Contoh lari, kita faham lari itu perbuatan lari, berlari. Tapi kalau imbuhan pe, apa itu pe kan? Dia tak boleh berdiri sendiri, dia harus diimbuhkan pada kata dasar.
Okey, seterusnya terdapat 4 jenis imbuhan. Imbuhan dalam bahasa Melayu ada 4, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Ingat ada berapa? Ada 4. Awalan, akhir, lepas tu apitan dan sisipan. Ada 4 Jangan salah nanti awak cakap ada 5 pula. Ada 4 sahaja. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kata terbitan awalan. Ini yang pertama Kata terbitan awalan ialah awalan ini hadir sebelum kata dasar. Ni kata dasar kan, kata dasar tepi dia yang pertama sekali adalah imbuhan. Imbuhan yang akan bergabung dengan kata dasar. Contohnya imbuhan pe. Imbuhan pe tu kat depan tambah lari, kata dasar tu dekat belakang. Dia akan jadi kata terbitan awalan, iaitu pelari. Awalan kata terbitan ni dapat wujud dalam 3 jenis. Kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan. Okey, cikgu dah sediakan contoh. Kita tengok contoh yang telah cikgu sediakan. Okey, kita tengok ada 3 jenis. Ada awalan kata nama, awalan kata kerja, awalan kata adjektif. Semua yang cikgu warnakan dengan warna merah ni, ini semua adalah imbuhan awalan. Ini yang merah ni semua adalah awalan imbuhan. Manakala yang berwarna hitam tu adalah kata dasar. Kata dasar. Dan tetapi kalau dalam kurungan ni semua yang telah menjadi kata terbitan awalan. Kita tengok satu persatu. Kalau kita tengok awalan kata nama, contoh awalan kata nama ada imbuhan apa? Ada pe, ada pem, ada pen, ada peng, pel, juru, maha, pra dan dui. Kalau kita tengok imbuhan pe, pe bila digabungkan dengan kata dasar lari, dia akan jadi pelari. Awalan kata nama pe bila digabungkan dengan kata dasar rakus, dia akan jadi perakus. Seterusnya kita tengok juru. Selalunya awak selalu pakai, saya nak jadi jurutera lah cikgu, saya nak jadi juru terbang. Tapi awak tahu tak juru tu apa? Juru tu adalah menunjukkan pekerjaan. Contohnya juru tu adalah awalan kata nama ditambah dengan kata dasar ukur, dia akan jadi juru ukur, juru terbang dan juru wang. Ada banyak lagi ni, tapi cikgu hanya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tak silap cikgu ada dekat 13 awalan kata nama. Seterusnya kita pergi dekat awalan kata kerja. Nama pun kata kerja. Kata kerja tu adalah perbuatan. Contoh imbuhan awalan kata kerja: me, mem, men, meng, menge, memper, ber, ter, diber, diper. Contoh me akan ditambahkan, digabungkan dengan kata dasar lawan akan jadi melawan. Me awalan kata kerja me digabungkan dengan kata dasar sikat, dia akan jadi menyikat. Sama juga untuk mem, men, meng, menge, memper. Seterusnya kalau ber macam mana pula? Awalan kata kerja ber digabungkan dengan kata dasar jalan, jadi dia akan berjalan. Berjalan tu adalah kata terbitan. Kenapa kata terbitan? Sebab kata dasar tersebut telah digabungkan dengan awalan kata kerja. Okey, seterusnya kita pergi dekat awalan kata adjektif. Apa itu kata adjektif? Kata adjektif tu adalah sifat. Okey, kita tengok ada 3 jenis. Ada ter, ada te dan se. Hanya ada 3 sahaja awalan kata adjektif. Kita tengok contoh pertama. Contohnya awalan imbuhan kata adjektif ter. Ter bergabung dengan kata dasar besar, terbesar. Dia akan gabungkan menjadi terbesar. Seterusnya dia ada terputih, terjernih. Kalau te dia digabungkan, contoh perkataan dia adalah runcing. Menjadi kata terbitan teruncing, terendah, teringan, se. Selalu kita cantik cakap apa? Saya ni secantik artis. Dia tu sebaya saya. Buku itu setebal buku saya. Macam itulah dia nak menunjukkan perbandingan. Okey, dapat ni awalan untuk awalan. Seterusnya kita akan pergi kata terbitan akhiran. Nama pun akhiran. Bila akhiran, dia berada di belakang kata dasar.
Contohnya kata dasar pakai. Kata dasar tu pakai, kita akan tambah imbuhan akhiran dia dengan an. Dia akan jadi pakaian. Pakaian. Contohnya kata dasar tadi pakai, kata dasar cikgu ulang balik Contohnya kata dasar pakai, dia akan tambah imbuhan an belakang tu, dia akan jadi pakaian. Bila dia dah gabungkan, kita tak panggil kata dasar, kita tak panggil kata imbuhan lagi, tapi kita akan panggil dia sebagai kata terbitan berimbuhan akhiran. Okey, seterusnya hanya ada 2 sahaja akhiran, iaitu akhiran kata nama dan akhiran kata kerja. Okey, kita teruskan. Ini contoh yang cikgu telah sediakan untuk awak. Kita tengok. Untuk akhiran kata nama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi cikgu masukkan 8 sahaja. Contoh yang berwarna merah ni semua adalah akhiran kata nama. An, wan, man, wati, isme, in, at dan an. Semua ni adalah akhiran kata nama. Contoh pakaian, jahitan, mainan. Yang sendengkan, perkataan yang cikgu sendengkan tu, itu adalah akhiran. Sastrawan, usahawan, angkasawan. Contoh, kita tengok satu. Contoh akhiran man. Akhiran man ni sebenarnya dia gabungkan dengan budiman. Jadi budi tu sebenarnya adalah kata dasar. Tetapi bila digabungkan dengan man, dia akan menjadi budiman. Budiman ni adalah kata terbitan sebab dia sudah menerima imbuhan akhiran. Sama juga untuk ustazah, sultanah. Kata dasar ustazah apa? Kata dasar ustazah adalah ustaz. Tapi ustazah ni merujuk kepada cikgu perempuan ataupun cikgu yang mengajar, cikgu perempuan yang mengajar agama Islam. Okey, seterusnya kita tengok akhiran kata kerja. Untuk akhiran kata kerja ada 2 je, iaitu akhiran kata kerja kan dan akhiran kata kerja i. Contoh, untuk kan kita boleh tengok perkataan tu, buatkan, gunakan, besarkan. Kalau i ada turuti, duduki, berkati. Nampak tak? Kata dasar bergabung dengan imbuhan, dia akan menjadi kata terbitan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kata terbitan berapitan. Apa itu berapitan tu? Contoh awak dating dengan girlfriend awak lah, berkepit je kan. Okey, kita tengok apa itu kata terbitan apitan. Kata terbitan apitan ialah kata yang hadir secara mengapit kata dasar, iaitu 2 bahagian imbuhan hadir serentak di awal dan di akhir kata dasar. Okey, mudah je. Ini contohnya. Contohnya kata dasar dekat sini. Kata dasar dekat sini. Lepas tu ada pula imbuhan dekat depan, ada pula imbuhan dekat belakang dia. Contohnya, maksudnya dekat sini, kata dasar tu kena apit oleh imbuhan depan dengan imbuhan belakang. Contohnya perkataan pelaksanaan. Imbuhan apitan dia adalah pean, tapi kata dasar dia adalah laksana. Bila imbuhan pean digabungkan dengan laksana, dia akan jadi pelaksanaan. Okey, dalam bahasa Melayu, kata terbitan ataupun imbuhan apitan ni ada 3 jenis je. Apitan kata nama, apitan kata kerja dan apitan kata adjektif. Okey, kita teruskan Kalau cikgu laju sangat awak bagi tahu. Okey, kita tengok. Okey, ni ada banyak contohnya. Apitan kata nama. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi cikgu masukkan 7 sahaja. Kita ada pean, kita ada peman, kita ada pengan, pengean, peran, pelan, kean. Semua yang berwarna merah ni semua adalah apitan kata nama. Kita ambil satu. Contoh tadi kita dah tengok pelaksanaan. Pelaksanaan kita dah tengok. Okey, kita tengok perasaan. Apa kata dasar untuk perasaan? Kata dasar untuk perasaan adalah rasa. Apa imbuhan yang mengapit dia? Imbuhan yang mengapit rasa adalah
pe dan an. Dia akan menjadi kata terbitan berapitan iaitu perasaan. Sama juga untuk pelajaran. Sebenarnya kata dasar dia adalah ajar. Tetapi dia digabungkan dengan kata apitan pel dan an. Dia akan menjadi kata terbitan pelajaran. Seterusnya, apitan kata kerja. Apitan kata kerja kita ada yang berwarna merah. Cuba tengok imbuhan yang berwarna merah. Mekan, menkan, mengkan, berkan, beran, dikan, kean. Semua yang berwarna merah ni, ini adalah apitan kata kerja. Kita tengok contoh satu. Kita ambil perkataan kata terbitan memainkan. Memainkan ni sebenarnya telah mengalami proses pengimbuhan. Imbuhan apa? Imbuhan apitan. Sebenarnya memainkan tu adalah kata dasarnya main. Tetapi dia dah dapat imbuhan apitan iaitu me dan kan. Me, kan tambah main, dia akan jadi kata terbitan memainkan. Sama juga dengan berkan. Beralaskan, berlautkan, berbajukan, kean, kehujanan, kehausan, kepanasan. Ni kean, ini adalah kata apitan dia, imbuhan apitan. Tetapi hujan, haus, panas, ini semua adalah kata dasar. Seterusnya, yang terakhir, apitan kata adjektif. Hanya ada satu je iaitu kean. Contohnya keinggrisan, keakraban, kecinaan. Okey. Kalau ni kita tengok cikgu nak tengok awak tengok satu persatu. Kalau keinggrisan ni, apa kata dasar dia kat sini? Okey, kata dasar dia kat sini adalah Inggeris. Kalau keakraban ni kata dasar dia adalah akrab. Manakala kecinaan, kata dasar dia adalah Cina. Okey, dapat setakat tu. Okey, kita teruskan Teruskan. Okey, ni adalah jenis yang terakhir iaitu kata terbitan bersisipan. Apa itu sisip, cikgu? Apa beza sisip dengan sisik? Aduh awak ni. Sisik tu kan sisik ikan. Sisip ni kita menyisipkan kat tengah-tengah. Contoh ada perkataan tu, kita masukkan dia dekat tengah-tengah. Tak semestinya dekat tengah-tengah, tapi dekat celah-celah lah. Okey, apa itu kata terbitan bersisipan? Kata terbitan bersisipan ialah hadir di celah kata dasar. Kan cikgu cakap tadi celah. Okey, sisipan bahasa Melayu ni ada 3. Sisipan untuk kata nama, sisipan kata adjektif dan sisipan kata kerja. Kita tengok contoh. Sikit je contoh dia pula. Okey, kita tengok. Untuk sisipan kata nama kita ada el, kita ada Contoh perkataan kelengkeng, telunjuk dan kelabut. Contoh el. Sebenarnya telunjuk ni kata dasar dia apa? Apa cikgu? Apa telunjuk? Apa kata dasar telunjuk? Kata dasar telunjuk adalah tunjuk. Sebenarnya nak cakap pasal tunjuk, tapi dia tak disisipkan dengan imbuhan sisipan el. Dia akan jadi telunjuk, jari telunjuk kan? Okey. Sama juga dengan yang tu tengok perkataan keruping. Apa kata dasar untuk keruping? Kata dasar dia adalah kuping telinga, tapi dia sisipkan dengan dia akan jadi keruping. Manakala sisipan kata adjektif ada 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 in. Semua ni adalah kata dasar digabungkan dengan sisipan. Contoh kelebak. Dia kata dasar dekat sini adalah kebak, selerak. Sebenarnya kata dasar dia serak, tapi bila digabungkan dengan imbuhan sisipan dia akan jadi selerak, gemilang, semerbak, gemerlap, sinambung, gerodak, kerelip kan. Dah boleh buat lagu dah cikgu. Okey, bila sisipan kata kerja. Bila sisipan kata kerja selalunya dia nak menunjukkan perbuatan lah. Tengok jelajah, gelegak. Kalau jelajah ni apa? Jelajah ni selalu kita menjelajahi dunia kan. Kita pergi, orang cakap apa tu, suka travel, jelajah lah tu. Tapi sebenarnya jelajah ni apa kata dasar dia? Kata dasar untuk jelajah adalah jajah.
tetapi dia tambah perkataan imbuhan sisipan el, dia akan jadi jelajah, gelegak. Okey. Itu sahaja nota yang cikgu sediakan. Ingat tak? Cikgu ulang balik. Imbuhan ada berapa? Kata terbitan ada berapa jenis? Ada kata terbitan berawalan, berakhiran, berapitan dan bersisipan. Ada 4 jenis. Awak kena ingat. Kata terbitan ada 4 jenis proses pengimbuhan. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan dan imbuhan apitan. Ingat tu ada 4 je Seterusnya, okey, nanti latihan ni cikgu telah sediakan untuk awak. Awak boleh rujuk buku teks digital yang cikgu dah share dengan awak. Sebagai contohnya, kita tengok apa arahan yang telah cikgu sediakan tu. Kenal pasti 5 kata terbitan bagi setiap kategori bentuk yang terdapat dalam petikan. Ada berapa kategori kata terbitan? Ingat lagi tak? Ada 4. Jadi contohnya dekat sini dalam halaman 24 dan 25 ni, awak kena pecahkan kepada kata terbitan awalan, kata terbitan akhiran, kata terbitan apitan, kata terbitan sisipan. Dalam 4 jenis ni, cikgu minta awak keluarkan 5 20 lah kan. 5, 10, 15, 20. Cikgu minta 20 kata terbitan. Ada dalam ni banyak. Nanti awak boleh tengok Awak cuba cari dulu. Kalau ada masalah baru bagi tahu cikgu. Sebenarnya cikgu dah buat dah. Banyak je dalam tu, ada lebih. Tapi cikgu hanya minta 5 bagi setiap 4 jenis tu. 5, 20. Okey ke tak okey? Senang je lah. Okey. Seterusnya. Ni cikgu dah tunjuk dah. Awak boleh buat dalam kotak macam ni buat dalam table, jadual macam ni. Okey, buat. Kotak pertama adalah untuk kata terbitan awalan. Kotak kedua kata terbitan akhiran. Kotak ketiga kata terbitan apitan. Kotak keempat kata terbitan sisipan. Tengok, dalam setiap jenis kotak ni cikgu minta 5 sahaja perkataan. Okey, untuk latihan kedua pula, bina ayat berdasarkan kata terbitan yang telah dikenal pasti supaya jelas menunjukkan anda memahami konsep kata terbitan. Latihan ni kita nak tengok awak betul-betul faham tak apa itu konsep kata terbitan. Pilih 2 kata terbitan dari setiap jenisnya. Senangnya. Kan kita dah buat kat sini tadi. Kita dah buat kat sini. Awak dah list kan. Awak dah senarai. Awak dah kenal pasti. Lepas tu awak tulis dekat sini. Jadi untuk latihan kedua ni, awak cuma ambil. Ni kan ada 5. Awak ambil 2. Okey, dalam setiap jenis ni masukkan 2. Dan lepas tu awak buatlah ayat. Contoh kata terbitan awalan. Contoh pelari. Awak buatlah ayat pelari. Pelari itu dikejar rapat oleh pelari di belakangnya kerana mereka ingin mendapat tempat pertama dalam pertandingan sukan antara Maktab Rendah Sains Mara yang berlangsung di Johor Bahru. Macam tu. Buat ayat je Cikgu nak ayat tu 6 patah perkataan dan ke atas. Janganlah tulis 5 patah perkataan. Contoh, awak cakap pelari itu handsome, pelari itu tampan. Itu budak darjah berapa tu tulis ayat macam tu Samalah awak buat untuk kata terbitan awalan, kata terbitan akhiran, kata terbitan apitan dan kata terbitan sisipan. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini tentang kata terbitan. Kalau ada apa-apa soalan, bolehlah Telegram atau WhatsApp cikgu. Cakaplah, bagi tahu apa yang awak tak faham. InsyaAllah cikgu akan terangkan. Okey, terima kasih kerana menyertai kelas untuk hari ini. Semoga perkongsian yang cikgu berikan bermanfaat kepada awak semua.
dan bermanfaat kepada cikgu sendiri. Okey, jumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Jaga diri, patuhi SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.